Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Nina Rozman. Dan semalam Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM ada mengeluarkan perangkaan tenaga buruh dan indeks pengeluaran perindustrian. Ini data penting untuk kita faham. Saya akan mulakan dengan indeks pengeluaran perindustrian IPP Malaysia, iaitu IPP meliputi tiga sektor utama, iaitu pelombongan, pembuatan dan juga elektrik. Kalau anda dapat lihat di sini, data di depan saya menunjukkan IPP tumbuh pada 10.8% pada bulan September, iaitu dipacu oleh sektor pelombongan sebanyak 15%, diikuti dengan pembuatan 10.4% dan juga elektrik sebanyak 4.1%. Dan kita dapat lihat pelombongan adalah antara sumbangan sektor kepada IPP yang tertinggi, dan diikuti juga dengan pembuatan. Pembuatan meningkat namun ia lebih rendah sedikit berbanding bulan Ogos, dan elektrik mencatat perubahan bulan ke bulan penurunan, iaitu negatif 3.7%. Kepentingan IPP ini adalah untuk mengukur kadar sebenar perubahan iaitu pengeluaran IPP perindustrian dalam satu tempoh masa. Dan sekarang saya akan beralih kepada tenaga buruh Malaysia pada September 2022. Dan kalau anda dapat lihat, iaitu tenaga buruh menyaksikan peningkatan, iaitu kalau anda dapat lihat, ini saya mulakan perbandingan. Kalau warna oranye ini adalah perbandingan peratusan tahun ke tahun, di bawah warna oranye ini adalah peratusan bulan ke bulan. Dan ini adalah data yang terkini di mana September, daripada Ogos ke September kita mencatatkan peningkatan, iaitu jumlah tenaga buruh sebanyak 16.66 juta ringgit, iaitu kadar penyertaan tenaga buruh juga kekal, iaitu kepada 69.7%, dan ini adalah peningkatan kepada tenaga buruh. Dan kalau anda dapat lihat kepada kadar pengangguran juga menurun, iaitu kadar menurun daripada bulan Ogos kepada September menurun kepada 3.6%, dan ini adalah penurunan walaupun sedikit, tapi ia lebih rendah berbanding bulan Ogos. Ini adalah data penduduk bekerja. Kalau anda dapat lihat, penduduk bekerja juga daripada bulan Ogos kepada bulan September kita meningkat kepada 16.05 juta jumlah penduduk yang bekerja daripada peningkatan berbanding bulan Ogos. Dan penduduk bekerja mengikut taraf pekerjaan, komposisi terbesar untuk penduduk bekerja adalah dalam kategori pekerja, di mana ia mencatatkan sebanyak 75.9% adalah kategori pekerja komposisi terbesar dengan sumbangan 75.9%, diikuti juga dengan pekerja sendiri hampir 18%, dan majikan dan pekerja keluarga tanpa gaji. Sebahagian besar daripada kategori pekerja ini mencatatkan peningkatan, iaitu bulan ke bulan mencatatkan peningkatan pada pekerja sendiri, majikan, namun hanya satu saja mencatatkan penurunan, iaitu 0.2%, iaitu untuk pekerja keluarga tanpa gaji. Dan ini adalah penduduk bekerja mengikut taraf pekerjaan. Apabila anda meliti kadar pengangguran juga sudah menurun, iaitu daripada bulan Ogos ke bulan September mencatatkan sebanyak 605,000 jumlah penganggur, iaitu 605,000 jumlah penganggur yang telah menurun daripada bulan Ogos pada bulan ini, dan kadar pengangguran iaitu menurun sebanyak 3.6%. Dan ini adalah kadar pengangguran dan jumlah pengangguran yang anda dapat lihat iaitu menurun. Dan penganggur kalau kita dapat terbagi kepada dua kategori, iaitu penganggur aktif dan penganggur tidak aktif. Dan apabila anda meliti iaitu penganggur aktif, kita dapat lihat iaitu menurun daripada bulan Ogos ke September, menurun kepada 496.6 ribu. Manakala untuk penganggur yang tidak aktif pula, iaitu meningkat daripada bulan Ogos kepada September meningkat kepada 108.4 ribu. Dan ini adalah jumlah penganggur untuk bulan September. Dan apabila kita meneliti iaitu jumlah luar tenaga buruh mencatatkan pada bulan September dengan Ogos dan bulan September iaitu kekal pada jumlah 7.24 juta pada Ogos, termasuk juga dengan angka yang sama pada bulan September. Dan kita dapat lihat luar tenaga buruh mengalami peningkatan daripada perubahan tahun ke tahun sebanyak 2.3%, manakala bulan ke bulan juga mengalami penurunan kepada 0.04%. Dan antara penyebab
Antara penyebab untuk luar tenaga buruh adalah di antara dua sebab, iaitu kerja rumah ataupun tanggungjawab keluarga dan bersekolah ataupun latihan. Ini adalah sebab utama kepada luar tenaga buruh kita yang hampir mencatatkan lebih 40% untuk kedua-duanya. Dan kalau anda dapat lihat, ini adalah tenaga kerja adalah antara penggerak dan penyumbang utama untuk ekonomi negara kita, dan juga penting untuk kita teliti data-data ini kerana ini adalah tumpuan yang akan kami bawakan dalam bertepani cabaran ekonomi semasa menjelang Malaysia memilih pilihan raya umum ke-15. Dan untuk mengulas lanjut data ini serta melihat cabaran ekonomi berdepan kerajaan baharu tahun hadapan, kita bersama yang sudah sedia di dalam talian ini, iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi Putra Business School. Terima kasih Profesor kerana sudi bersama kami pada pagi ini untuk membincangkan mengenai cabaran ekonomi semasa menjelang pilihan raya. Jadi Prof, kalau kita dapat teliti, data ekonomi kita menunjukkan tanda positif dan kadar pengangguran semakin pulih pada kadar 3.6% bagi September. Namun tahun depan ekonomi dijangka lebih mencabar di peringkat global dengan banyak laporan antarabangsa mengatakan kita akan menghadapi kelembapan dan kemelesetan ekonomi. Adakah ia mampu merencatkan pemulihan positif kita, Profesor? Ya, Nina, apabila kita merujuk segala data ataupun statistik yang telah dibentangkan oleh Jabatan Perakat Malaysia ataupun DOSA, memang petanda ekonomi sepanjang tahun ini menunjukkan peningkatan yang memerangsangkan berbanding tahun sebelumnya. Kita lihat indeks harga pengeluar, kita lihat peratusan menganggur makin turun, dan kita lihat peratusan tenaga kerja sebenarnya sudah melebihi sebelum pandemik dari segi peratusan. Walaupun begitu, memang kita tidak nafikan bahawa ada cabaran yang akan melanda pada tahun hadapan. Apabila kita lihat jangkaan pertumbuhan KNK pada tahun ini sekitar mungkin 5.3% hingga 6.3%, tetapi rata-rata menjangkakan pada tahun hadapan, walaupun kita akan masih lagi mengalami pertumbuhan positif KDNK, tetapi pertumbuhan yang akan sedikit perlahan berbanding tahun ini. Bank Dunia pada laporan bulan lepas meramalkan mungkin Malaysia akan mencatat pertumbuhan 4.2%, dan Bank Negara juga menyasarkan lebih kurang sekitar 4 hingga 4.5%. Dan tetapi satu yang kita kena lihat bahawa walaupun pertumbuhan tahun hadapan adalah sedikit perlahan, tetapi ianya lebih tinggi daripada pertumbuhan global, pertumbuhan di negara maju, dan mungkin kita boleh juga lihat ada peluang-peluang yang boleh diterokai tahun hadapan, terutamanya apabila kita melihat tahun ini Malaysia telah meratifikasi 2 perjanjian bebas antarabangsa yang dikira terbesar di dunia seperti RCEP dan juga CPTPP, yang memungkinkan kita untuk terus kekal berdaya saing pada tahun hadapan. Namun tidak boleh juga dinafikan bahawa ada lagi cabaran besar seperti krisis Rusia-Ukraine yang masih berterusan, perang tarif Amerika dan China yang orang kata masih lagi belum selesai, dan juga faktor-faktor luaran lain yang kita mungkin sukar untuk menjangkakan. Dan di situ kita lihat walaupun cabaran agak orang kata akan muncul pada tahun hadapan, tetapi pertumbuhan ekonomi kita yang positif tahun ini memungkinkan kita untuk orang kata mencapai momentum yang sepatutnya pada tahun hadapan nanti. Mencakap mengenai jangkaan, Jumaat ini KDNK suku ketiga bakal diumumkan. Apa yang kita boleh jangkakan, Prof? Adakah mampu kita cecah 2 digit? Tidak mustahil, kerana apabila saya melihat KDNK pada suku tahun kedua, kita mencatatkan 366 bilion. Kalau suku ketiga ini, KDNK itu berjumlah 366 bilion juga, pertumbuhan suku ketiga akan menjadi 9%. Bermakna kalau kita lebih mengeluarkan barangan pada suku ketiga ini, tidak mustahil untuk mendapat 10%. Cuma kalau kita lihat tahun lepas, KDNK yang dari segi jumlah volume untuk suku tahun kedua dan ketiga lebih kurang sama, tetapi secara pola kalau kita lihat sejak 2019 dan juga 2020, kebiasaannya KDNK pada suku tahun ketiga ini akan meningkat. Jadi kalau kita kembali kepada pola 2019-2020 untuk tahun 2022 ini, tidak mustahil untuk kita mencatatkan pertumbuhan KDNK 2 digit untuk suku tahun ketiga ini.
Jadi bagaimana prospek cabaran ekonomi harus menjadi fokus dalam pilihan raya kali ini? Adakah cukup jelas naratif ekonomi kita dengarkan sepanjang kempen ini? Bagaimana pandangan Prof untuk ini? Ya, kalau kita lihat isu ekonomi ini amat penting untuk rakyat, industri, peniaga dan pelabur, dan sudah pastilah semasa pilihan raya ini setiap pihak akan membentangkan apa yang dipanggil manifesto ataupun inisiatif yang akan dilaksanakan bagi memastikan kemapanan ekonomi negara, kesejahteraan rakyat untuk menghadapi cabaran tahun hadapan. Dan kalau kita lihat apa cadangan ataupun inisiatif ataupun janjilah yang akan dilaksanakan itu, ini memang orang kata berteraskan kepada memastikan orang kata rakyat dapat menikmati orang kata kehidupannya yang lebih orang kata tinggi daripada pendapatan, daripada gaji, dan juga pada masa sama menangani isu semasa iaitu harga barang yang semakin tinggi, kos sara hidup yang tinggi dan juga peluang pekerjaan yang boleh menjanjikan gaji yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita lihatlah semua orang kata inisiatif ataupun janji yang ingin dilaksanakan itu, dia ada orang kata kosnya ataupun dia ada orang kata implikasinya. Kalau seseorang yang sakit ingin pergi ke doktor, kalau doktor kata kalau apa you datang klinik saya akan pastikan awak sihat kembali, tetapi kita kena tanya doktor, untuk sihat tu apa ubatnya? Adakah ubat tu menyakitkan kita? Adakah ubat itu akan apa kata tidak ada kesan sampingan? Oleh itu, untuk memastikan bahawa ekonomi itu kekal pertumbuhannya positif, sudah pasti ada orang kata intervensi, ada orang kata sesuatu yang harus dilakukan oleh kerajaan untuk menambahkan hasil dan mengurangkan perbelanjaan. Dan itu ialah yang perlu orang kata diperincikan. Adakah berlaku pertambahan kadar cukai? Adakah cukai baru akan diperkenalkan? Adakah perbelanjaan akan kurangkan untuk sektor tertentu? Oleh itu, memanglah semasa pilihan raya ini semua yang kita dengar manis-manis belaka. Tetapi kadang-kadang untuk mendapat kemanisan tu perlu ada kepahitan dan itu yang kita harus dapatkan penerangan juga. Apakah kepahitan untuk mencapai kemanisan itu?